Dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Haji Osman bin Husin, Pengarah Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, untuk mengumumkan keputusan pemeriksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014 Peringkat Negeri Pulau Pinang secara rasminya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berusaha Tuan Timbalan Dr. Sharif Abi binti Abu Bakar, Encik Io, Ketua Sektor Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, Barisan Ketua Sektor Barisan PPD, Barisan Pegawai daripada JPN, Pengetua SMJK Jitsin, Datuk Seri LPS, pengurusi LPS, pengurusi PIBG, barisan guru-guru dan seterusnya, tuan-tuan puan-puan, Datuk Datin yang saya hormati sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia kita dapat bersama pada pagi ini dalam keadaan yang begitu aman, damai. Dalam hidup dalam negara Malaysia yang aman, damai ini, maka membolehkan pendidikan berjalan dengan lancar, membolehkan anak-anak kita dapat pergi sekolah dengan selamat, membolehkan kita dapat melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa dengan tenang, tak ada kacau bilau, membolehkan banyak pihak-pihak luar datang membuka kolej-kolej, universiti-universiti, membuat perjanjian, membuat twinning program dengan kita dengan begitu jayanya, yang menyemarakkan lagi sistem pendidikan negara kita, kerana puncanya negara kita aman, negara kita damai, negara kita tentram. Trust keamanan ialah perpaduan negara. Jadi kalau kita tak jaga perpaduan, kita takkan dapat nikmat hidup seperti yang kita ada hari ini, dan takkan dapat anak-anak kita dapat datang ke sekolah dengan selamat, belajar dengan selamat, tak dapat guru-guru dapat pergi mengajar dengan baik. Sebab itu, jagalah perpaduan, hormatilah antara satu dengan lain. Kita negara multiracial, perlu menghormati satu dengan lain, perlu ada tol ansur untuk memastikan keamanan ini dapat kita nikmati seterusnya sampai bila-bila. Jangan kita jejaskan hubungan ini dan jangan kita rosakkan negara kita. Itu yang perlu ada. Kalau kita rosakkan, kita takkan dapat bersama macam pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dengan sistem pendidikan yang kita ada, dengan susah payah guru-guru kita yang mengajar, dengan susah payah ibu bapa yang mengorbankan segala-galanya untuk menentukan masa depan anak-anak mereka, hari ini kita berjaya menghasilkan satu impak, satu outcome yang begitu baik untuk kita umumkan keputusan SPM sebentar lagi. Peperiksaan bertulis SPM 2014. Peperiksaan bertulis SPM telah dijalankan 3 November hingga 3 Disember 2014 dengan melibatkan 200 buah pusat peperiksaan bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Kita ada 200 buah pusat dan semuanya berjalan dengan lancar, tak ada masalah dan tidak ada apa-apa yang telah menjejaskan perjalanan peperiksaan SPM kita di Pulau Pinang. Syukur kepada Allah kerana memberikan rahmat, tidak ada bencana apa-apa yang boleh menjejaskan anak-anak kita mengikuti peperiksaan dengan jayanya. Sijil terbuka. Sejak tahun 2000, peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia telah dijalankan secara sistem sijil terbuka. Calon-calon di Pulau Pinang secara keseluruhannya menduduki sebanyak 59 mata pelajaran. Kita ada 59 mata pelajaran. Begitu luas pelajar kita dapat memilih subjeknya sampai 59. Tetapi kita nak cerita satu-satu 59 ni, kita tak ceritalah. Kita cerita yang penting-penting, subjek penting saja kita cerita pada hari ini. Ya, macam muzik, subjek tu kita tak beritahulah. Ya, kalau kita tahu 59 tu pukul 12 pun habis. Jadi kita beritahu subjek-subjek utama, sains, matematik, fizik, kimia, itu kita cerita. Ya. Syarat pemberian sijil SPM. Bagi memperoleh sijil dalam peperiksaan ini, calon diwajibkan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
dia akan lulus 2 subjek ini, dia dapat sijil. Dia tak lulus salah satunya, dia tak dapat sijil. Dia lulus yang lain pun, yang ni tak lulus, tak dapat sijil lah. Alhamdulillah, subjek bahasa Melayu dan sejarah ramai pelajar kita yang lulus. Jadi tak ada masalah, ramai yang dapat sijil. Dan banyak pun sekolah yang mencapai kelulusan 100%. Kita bersyukur kerana kejayaan tersebut. Penggradan baru SPM. Jadi sekarang ni kita ada penggradan baru. Mulai tahun 2009, sistem penggradan baru telah diperkenalkan dalam peperiksaan SPM untuk membezakan pencapaian calon yang memperoleh keputusan yang cemerlang dan tertinggi. Melalui sistem ini, pencapaian calon dilaporkan secara lebih terperinci melalui grade-grade berikut. Grade barunya A+. Ini yang grade yang kita perkenalkan, A+. A itu dia ada 3. Satunya yang tinggi sekali dipanggil A+, iaitu cemerlang tertinggi. Cemerlang tertinggi. Kalau dulu dia A1, A2 je. A1, A2. Kira cemerlang lah tu. Dia tak ada cemerlang tertinggi. Kita ada cemerlang tertinggi. A dikira cemerlang tinggi. Dia tak ada ter. A+, cemerlang tertinggi. A, cemerlang tinggi. A minor, cemerlang sahaja. A minor tu cemerlang sahaja. Cemerlang juga, tapi cemerlang. Itu bezanya ya. Cemerlang tertinggi, A+. Cemerlang tinggi, A. Cemerlang sahaja, A minor. Okey, A tolak. A tolak. B+, kepujian tertinggi. B, kepujian tinggi. B tolak tak ada. Sistem baru tak ada B tolak. Dia ada A, ada A+, A campur, A tolak. Tapi B, dia ada B campur, B saja. B tolak tak ada. Lepas tu terus pada C+, kepujian atas. Kepujian atas. Jadi kepujian tertinggi, kepujian tinggi dan kepujian atas. C+. C saja kepujian. D lulus atas, E lulus. E itu lulus. Tak ada tulis apa, lulus. Kalau D lulus atas. Dan G gagal. G itu gagal. Okey. Itu dia punya gradannya. Statistik calon dan pusat peperiksaan. Jumlah calon dan jumlah pusat bagi negeri Pulau Pinang yang telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2014 adalah seperti berikut. Kategori calon. Yang pertama kita tulis sekolah KPM. Sekolah KPM, iaitu Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jumlah calon yang mengambil peperiksaan ialah 22,033. 22,033 orang. 22033. Bilangan pusat yang sekolah KPM, Sekolah Kementerian Pendidikan di negeri Pulau Pinang ialah 162 pusat. Sekolah swasta pula, untuk sekolah swasta, calon untuk sekolah swasta pada tahun 2014 144 orang. Calon sekolah swasta 144 orang, 6 pusat. 6 pusat peperiksaan. Calon persendirian. Calon persendirian seramai 1,474 orang dan jumlah pusat untuk calon persendirian ialah 22. Bagi sekolah SAR dan sekolah SAN, sekolah agama rendah dan sekolah agama rakyat, rendah pula. Sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri. Ini yang tak termasuk dalam KPM, bukan sekolah KPM. Sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri 174 calon dan melibatkan 7 pusat. 7 pusat. MRSM ada 433 calon yang melibatkan 3 pusat. 3 pusat. MRSM
3 pusat, 433 calon. Jadi jumlah keseluruhan calon yang mengambil peperiksaan di negeri Pulau Pinang ialah 24,258 orang dan melibatkan 200 pusat semuanya. 200 pusat. Okey, kita tengok pula pencapaian. Pencapaian sebanyak 17,912 calon dari 21,816 orang calon, iaitu 82.10% hadir menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2014. Layak mendapat sijil. Jadi, sebanyak 17,912 calon dari 21,816 calon, lebih kurang 82.10% hadir menduduki peperiksaan SPM 2014, layak mendapat sijil. Perbandingan antara pencapaian bandar, luar bandar dalam peratusan layak mendapat sijil adalah seperti berikut. Kita bandar, ada sekolah bandar, ada sekolah luar bandar. Sekarang kita tengok ya. Peratus layak dapat sijil bagi sekolah bandar 82.50%. Bagi calon yang mendapat sijil bagi sekolah luar bandar pula ialah 81.49%. Jadi keseluruhan pelajar yang mendapat sijil luar bandar campur bandar 82.10%. Pencapaian grade purata negeri dengan grade purata nasional. Sekarang kita nak bandingkan grade purata negeri Pulau Pinang dengan grade purata nasional kebangsaan. Bandar. Bandar, kita tengok grade purata negeri bagi bandar saja, budak-budak yang duduk di bandar 4.70%. 4.70 grade puratanya. Luar bandar 5.05. Beza bandar dengan luar bandar ialah 0.35. 0.35. Grade purata nasional 5.08. Grade purata keseluruhan negeri kita di Pulau Pinang 4.83. Makna grade purata Pulau Pinang lebih tinggi. Dia lebih kecil tu lebih tinggi ya. Kita punya grade purata negeri Pulau Pinang ialah 4.83. Sedangkan grade purata bagi kebangsaan seluruh Malaysia 5.08. Jadi kita lebih tinggi kedudukan daripada grade purata kebangsaan. Bagus. Tahniah bagi sekolah-sekolah negeri Pulau Pinang. Seterusnya, prestasi mata pelajaran. Ini yang saya katakan, kita ada 59 mata pelajaran. Tapi saya akan cerita yang penting saja 12 mata pelajaran saja. Nak detail tu kena jumpa Yo lah, Mr. Yo. Hak kecil-kecil tu yang 3 calon saja ambil, 5 calon tak payahlah kita sebut di sini. Jadi saya sebut yang ramai calon ambil, iaitu 12 mata pelajaran saja. Yang pertama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita tengok. Untuk 2014, bilangan calon yang mengambil bahasa Melayu yang mendapat A, dapat A plus A tolak. Kita campur sekali lah ya. Yang dapat A plus A dan A tolak ialah 5,462 orang. 5,462 orang mendapat A plus A dan A tolak. Ramai ya. Yang dapat A plus tu paling rendah A tolak 5,462. Ya, jadi siapa kata bahasa Melayu susah? Tak susah. Ramai skor. No problem bahasa Melayu. Okey. Dia melibatkan 25.08%. Jadi 25.08% daripada calon yang mengambil peperiksaan mendapat A. Sekurang-kurangnya A tolak.
Calon yang lulus ialah 19,101 lulus bahasa Melayu. 19,101 yang melibatkan 87.69%. GPMT negeri untuk bahasa Melayu 4.81, sedangkan di nasionalnya ialah 4.55. Yang ini nampaknya nasional lebih tinggi. Bahasa Melayu nasional lebih tinggi, subjek bahasa Melayu. Nasional 4.55. Kita di Negeri Pulau Pinang 4.81. Ya. Bahasa Inggeris yang mendapat A 4.506. 4.506. Dia melibatkan 20.73%. Dan yang lulus bahasa Inggeris 17.613, iaitu 81.03%. GPMP dia 5.52 dan GPMP peringkat nasional 6.12. Bahasa Inggeris ni kalau kita rendah dan nasional teruk Penang. Nasib baiklah kita tinggi. Bahasa Inggeris kita tinggi. Kalau kita sebuah negeri yang dah maju macam ni, dia tak boleh rendah daripada kebangsaan. Jadi kebangsaan 6.12, kita 5.52, kita tinggi. Okey. Pendidikan Islam 2,565 orang mendapat A, 25.71%. 8,764 orang lulus, 86.82%. GPMP negeri 4.38 dan GPMP nasional 4.28. Agama nasional lebih bagus. Kita kurang beragama. Nasionalnya lebih beragama. Pendidikan moral. Kita tengok siapa lebih bermoral antara Penang dengan nasional. Pendidikan moral 2,014 orang dapat A. 4,002 orang dapat A, ya. 4,002 orang dapat A untuk pendidikan moral. Dan ini melibatkan 37.55%, 8,855 lulus, 83.08%. GPMP negeri untuk pendidikan moral 4.18. 4.18. GPMP peringkat nasional 4.70. Kita lebih bermoral. Bagus, kita lebih tinggi moral. Mata pelajaran sejarah yang dapat A 6,366, 29.31, dan yang lulus 18.145, 83.54%. Dan ini GPMP negeri 4.79 dan GPMP nasional 4.92. Maka kita lebih tinggi daripada nasional. Matematik 7,962 orang mendapat A, 36.2%. Tinggi, ya. Matematik ni agak tinggi, 7,962 orang mendapat A. Dan 17,347 orang lulus, 79.79. GPMP negeri untuk matematik 4.73 dan GPMP nasional 5.22. Jauh, kita lebih baik, ya. Sains 2,711 dapat A, 20%. 12,243 lulus, 90.3%. GPMP negeri ialah 5.22. GPMP nasional 5.06. Sains nasional lagi bagus. Fiziks, mata pelajaran fiziks 2014, 2,181 lulus mendapat A, 27.01%. 7,979 lulus, 98.82%. GPMP negeri 4.21, GPMP nasional 4.73. Kita lebih baik. Chemistry 2,416 dapat A, 29.79%.
7,735 lulus, 95.38%. JPMP Negeri 4.61 dan JPMP Nasional 5.21. Kita juga lebih baik. Biologi 2,247 dapat A, 31.76%. 6,941 lulus, 98.12%. JPMP Negeri 4.12, JPMP Nasional 4.34. Biologi juga kita bagus. Additional Mathematics 3,105 mendapat A, 29.44%. 9,005 calon, 9,005 calon lulus, 85.38%. JPMP Negeri 4.76 dan nasionalnya 5.44. Kita lebih baik. Prinsip Account 1,717 dapat A, 32.19%. 4,861 lulus, 91.13%. JPMP Negeri 4.50 dan JPMP Nasional 4.64. Kita juga lebih baik. Itu saja mata pelajaran yang saya umumkan, 12 daripada 59 subjek. Yang lain-lain tu tak ramai calon yang mengambil, jadi kita tak perlu umumkan di sini. Sekolah dengan pencapaian 100%. Sekolah yang lulus calonnya 100%. Yang pertama, SMJK Jitsin, Daerah Tengah, PPDT. SMJK Perempuan Cina Pulau Pinang, PPD Timur Laut. SMK Bukit Jambul, PPD Timur Laut. SMK Al-Irsyad, PPD Utara. SMK Perempuan St. George, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Syahabuddin, PPD Tengah. SMJK Chungling Pulau Pinang, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, PPD Utara. Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Bukit Mertajam, PPD Tengah. Sekolah Menengah Al-Masyhur Perempuan, Sekolah Menengah Agama Al-Masyhur Perempuan, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Agama Al-Masyhur Lelaki, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Penang Free, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Nibong, PPD Selatan. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibong Tebal, PPD Selatan. Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Munshi, PPD Timur Laut. Ma'had Al-Masyhur Al-Islami, Balik Pulau, PPD Barat Daya. Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'arif Fil Wataniyah 2, PPD Tengah. Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'arif Wataniyah 1, PPD Utara. Sekolah Menengah Teknik Seberang Perai, PPD Tengah. Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Islamiyah, PPD Timur Laut. Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiyah Al-Ijtimaiyah, PPD Tengah. Sekolah Menengah Islam Al-Masriyah, PPD Tengah. Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah, PPD Utara. Ma'had Al-Imam An-Nawawi, PPD Utara. 24 sekolah mencapai keputusan 100%. Calon cemerlang. Kita tengok calon cemerlang yang mendapat semua A+. Yang mendapat semua A+. Bagi kategori bandar, seramai 25 orang, iaitu 0.19%. Bagi kategori luar bandar, sekolah luar bandar, 11 orang, 0.13%. Jumlah keseluruhan yang mendapat all A+, yang mendapat semua A+, 36 orang. Jadi tahun ni, tahniah saya ucapkan pada semua guru-guru di seluruh Pulau Pinang. Kerana tahun lepas 25 orang saja. Tahun ni kita naik 36 orang. Jadi all A+ jumlah pelajarnya sudah meningkat 11 orang. Meningkat 11 orang. Berbanding tahun lepas 25. Sekarang kita dapat 36. At least kita telah menghasilkan pelajar berkualiti lebih ramai pada tahun ini.
Kombinasi A yang dapat semua A. Kalau kita campur sekali yang dapat semua A, bandar 545, 4.11%, luar bandar 371, 4.33%. Jumlahnya keseluruhan yang mendapat A semua sekali, campur dengan yang A plus tadi. A plus campur A, kita campur semua tu, dua-dua. 952 orang. 952 orang yang dapat A. Tak kira A apalah, A plus, A minus, semua kita combine semua sekali, kita ada 952 orang, menduduki 4.36%. 4.36%. Ya, jadi dikatakan agak memberangsangkan, ya, tetapi boleh lagi diusahakan untuk naikkan lagi. Ya. Sekolah-sekolah cemerlang yang ada pelajar all A+. Sekolah-sekolah yang mempunyai pelajarnya mendapat all A+. Yang pertama, SMJK Union Timur Laut, 1 orang. SMJK Heng E Timur Laut, 1 orang. SMJK Sekrehat Barat Daya, 2 orang. SMK Perempuan Metodis Timur Laut, 1 orang. SMJK Chungling Butterworth Utara, 2 orang. SMJK Jitsin Tengah, 7 orang. Tahniah Jitsin. Tahniah Jitsin. SMK Perempuan St. George Timur Laut, 1 orang. SMK Convent Butterworth Utara, 2 orang. SMK Convent Green Lane Timur Laut, 3 orang. SMK Methodist Nibong Tebal Selatan, 1 orang. SMK Bukit Jambul Timur Laut, 6 orang. Tahniah Bukit Jambul. Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Syahabuddin Tengah, 2 orang. Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, 1 orang. Sekolah Menengah Tinggi Bukit Mertajam, 3 orang. Sekolah Menengah Penang Free, 1 orang. Sekolah Menengah Sri Nibong, 1 orang. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indrawasih, 1 orang. Jadi semuanya yang mendapat all A+ ialah 36 orang. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang disebutkan tadi. Dan sekolah-sekolah lain diharap berusaha lebih kuat untuk menambahkan lagi bilangan A+ pada tahun akan datang. Sekolah yang mendapat GPS terbaik, kita rankingkan sekarang. Yang kita the top 10 school. The top 10 SMJK Jitsin. Menduduki tempat kedua, SMJK Perempuan Cina Pulau Pinang, Penang Chinese Girls. Menduduki tempat ketiga, SMK Bukit Jambul Timur Laut. Menduduki tempat keempat, SMJK Chungling Butterworth. Menduduki tempat kelima, SMKA Al-Irsyad. Menduduki tempat keenam, SMK Perempuan St. George. Menduduki tempat ketujuh, Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Syahabuddin. Menduduki tempat ke-8, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chungling Pulau Pinang. Dan tempat 9, Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Dan tempat ke-10, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Bukit Mertajam. Calon berkeperluan khas. Calon berkeperluan khas juga kita dapati amat memberangsangkan, iaitu calon rabun, buta, rabun dan buta. Yang pertama, Neo Zin SMK Perempuan St. George, yang mendapat 7A+, 7A campur, 1A biasa, 1A minor. Mana semua subjek dia dapat A. Ya, bagus. Ini daripada Sekolah Menengah Perempuan St. George. Chiu Sui Teng, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan St. George juga mendapat 5A+, 2A dan 1B+. Izzatul Nadrah binti Abdul Razak, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan St. George, mendapat 2A+, 1A, 4A tolak, 1B dan 1E. Ini calon buta dari Sekolah Menengah Perempuan St. George. Seterusnya, Ko Wee Kwan, SMJK Jitsin, dapat 1A+, 4A dan 1A minor, 4B+.
Rabun, calon Rabun. Muhammad Faizal bin Ahmad Fadil, SMJK Jitsin, dapat 1A+, 2A, 2A minor, 2B+, 1B dan 1D, calon Rabun. Terima kasih pada guru-guru yang membimbing pelajar-pelajar berkeperluan khas yang akhirnya mereka dapat mencapai hampir nak sama macam calon-calon biasa. Akhir kata, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Pulau Pinang bersyukur kerana dapat secara keseluruhannya pencapaian pelajar dalam SPM 2014 menunjukkan pencapaian yang membanggakan. Setinggi-tinggi perhargaan saya rakamkan pada semua pihak yang terlibat dalam usaha membentuk anak-anak kita ke arah menjadi insan kamil yang memiliki berbagai kemahiran. Terima kasih dan tahniah kepada guru-guru, padeh pentadbir sekolah, kepada PIBG, kepada LPS, kepada semua pihak yang memberi sumbangan secara langsung dan tidak langsung kepada sekolah sehingga dapat mempertingkatkan sistem pendidikan negara kita dan meningkat dengan begitu baik sekali. Pihak Jabatan Pendidikan Pulau Pinang ingin juga merakamkan tahniah kepada semua calon dan sekolah yang telah berjaya memperoleh kejayaan cemerlang. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada semua pengetua dan guru yang telah banyak mengorbankan masa, tenaga dan usaha yang tidak mengenal jemu demi meningkatkan kualiti pendidikan negeri Pulau Pinang ke pesada antarabangsa. Pengorbanan dan sokongan semua ibu bapa dan warga komuniti amat penting dalam kita mengorak langkah menuju kejayaan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa serta komuniti telah memainkan peranan masing-masing dalam mencorakkan kejayaan anak-anak di Pulau Pinang. Dan usaha ini perlulah diteruskan lagi dan perlu ditambah baik mana-mana yang kurang. Setiap tahun kita akan letakkan tahun ini lebih baik pada tahun lepas dan tahun hadapan lebih baik pada tahun ini. Dan seterusnya peningkatan akan berlaku daripada semasa ke semasa. Setinggi-tinggi tahniah dan cabar saya ucapkan pada semua petugas yang telah melaksanakan urusan pengendalian peperiksaan SPM, terutamanya bagi sektor pengurusan peperiksaan dan penilaian Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, begitu juga di peringkat daerah dan juga di peringkat sekolah. Siapa-siapa peperiksaan sekolah yang telah memainkan peranan penting untuk memastikan peperiksaan di dalam negara kita berjalan dengan lancar, jujur, terkawal dan berintegriti tinggi. Dan ini membolehkan seluruh dunia mengiktiraf sistem peperiksaan kita. Maka dengan itu, mengasihi untuk semua, tahniah kepada yang berjaya dan berusaha lagi bagi mereka yang kurang berjaya. Maka wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis dibuka kepada sesi soal jawab. A+ tahun ni lebih tinggi 36, terlepas 25. Kualitinya kita lebih baik. Cuma dari segi keseluruhan kita sedikit turun, tapi bandingkan kebangsaan lagi turun. Seluruh Malaysia tak ada satu negeri yang meningkat berbanding tahun lepas. Tak ada negeri yang meningkat tahun ni. Jadi kita pun turun juga sama macam orang lain, tetapi turun kita lebih kecil berbandingkan tengah-tengah negeri yang lain. Itu saja, ya. Dari tahun ini memang pencapaian cara mungkin saya pun tak tahu, mungkin tak tahu ada faktor apa, tetapi semua negeri turun dan nasional pun turun. Jadi menyebabkan ada sedikit turun dari segi keseluruhan, tetapi dari segi kualiti kita jauh lebih baik. Tahun lepas 25 orang, tahun ni 36 orang. Dan mereka yang dapat 36 orang ni mereka dapat kemudahan untuk mohon beasiswa khas, beasiswa khas. Iaitu kalau masuk tingkatan 6 pun dapat beasiswa lain. Tak sama macam budak pelajar tingkatan 6 biasa. Mereka dapat beasiswa khas. Kalau pergi ke matrikulasi pun mereka dapat beasiswa khas. Mereka pergi ke universiti awam atau kolej-kolej universiti awam, mereka akan diberi beasiswa bagi mereka yang dapat all A+ ini. Naik tingkatan 6, kalau dia ambil A-level dia pun dapat beasiswa, tapi mesti awam lah, yang institusi awam yang diiktiraf oleh kerajaan. Tapi boleh mohon. Tapi kita dah meningkat lebih selama 11 orang. Itu satu kejayaan besar sebenarnya, ya, satu kejayaan besar. Dan banyak sekolah
Yang tahun lepas dia berada di GPS-nya 2. GPS-nya 2. Tapi tahun ni dia meningkat kepada 1. GPS 1. 1.9 bersatu lah. 1.98 bersatu juga. Ya, itu bagus. Sebab mana-mana sekolah yang meningkat GPS 1.99 ke bawah atau 2 ke bawah, mereka boleh mohon untuk menaik taraf sekolah daripada band 2 ke band 1. Bergantung pada SKPM dia. Tapi kalau dia sekolah tu audit bersyarat, tak boleh lah. Tak dapat nak menolong. Tapi kalau dia lain tak ada masalah, maka peperiksaan itu telah membantu dia untuk naik ke band 1 sebenarnya. Ya. Jadi tahniahlah. Dari situ kita, dari segi quality wise, kita sangat meningkat. Okey. Di sekolah SMJK Jitsin Pulau Pinang. Jadi tahniah pada semua, tahniah pada SMJK Jitsin. Sekali lagi menjadi sekolah yang tertinggi. Maka dengan itu saya sudahi dengan terima kasih. Majlis merakamkan peribon terima kasih kepada Datuk Haji Osman bin Hussein atas pengumuman dan sesi soal jawab sebentar tadi. Ya, Chua Li Jia. Eng Yu Tong. Fikir dulu. Sebab dia boleh pilih semua cerita dah. Dia boleh pilih campur boleh jadi. Awak mau jadi apa? Semua dah. Okey, bagus. Dan Hun Ching Shen. Doktor, kalau sakit terang salah, ramai doktor. Mesti proses banyak doktor. Dan seorang calon tidak hadir pada hari ini, iaitu Jessica Tan Shin Wei. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Osman bin Hussein atas penyampaian slip keputusan peperiksaan itu tadi. Pada mana? Jessica Tan Shin Wei. Okay, Jessica Tan Shin Wei. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi apa nanti? Fikir dulu. Fikir dulu, tempat semua boleh jadi. Oh, ya. Balik fikir dulu. Jangan silap balik. Kita kalau pergi bahagian tengah Ada bakar ya. Sebab ada satu. Tapi macam ni. Tunjuk. Best. Happy lah.